Hai, kembali lagi kita di dalam isu semasa. Hari ini apa topik kita nak cerita? Subsidi. Okey, kita bersama dengan pakar ekonomi kita, Ronnie Lee. Hai, apa khabar semua? Ya, kalau kita dengar subsidi, memang dengar seperti satu perkataan yang agak popular. Dengar pun suka oleh rakyat jelata sebab subsidi kan. Contohnya kita kalau tenaga nasional bagi kita subsidi, patut you bayar 1,000, setengah bayar 500. Kan subsidi. Sama juga kita main petrol pun subsidi. Kalau kita main tol, subsidi lagi. Bagus kan? So inilah berlaku dekat Indonesia. Mereka sudah memula tarik balik subsidi-subsidi yang kepada rakyat mereka supaya lebih menarik perhatian untuk meyakinkan pelabur asing masuk ke dalam negara Indonesia. Ini yang telah mula berlaku dekat Indonesia. Adakah Malaysia sesuai untuk tarik balik subsidi back to the normal? Hai, apa khabar semua? Okey, subsidi ni anda kena faham. Apabila adanya subsidi, maksudnya ada orang kena bayar lah yang lebihan duit tu. Maksudnya kerajaan terpaksa bayar. Okey, untuk membayar atas kegunaan anda, elektrik ke, minyak ke, ni semualah. So, apabila satu negara tu membelanja terlalu banyak pada memberi subsidi kepada rakyat, maksudnya lebihan-lebihan duit pendapatan negara tu dia tidak buat untuk infrastruktur negara tersebut. Maksudnya kerajaan tu ada 100 juta tapi dah bagi kat rakyat dah sebagai subsidi. So, duit-duit untuk pembangunan sekolah, infrastruktur, jalan, semua tu kerajaan dah tak ada duit nak bagi. So, kerajaan terpaksa mengimbangi kedua-dua ini. Satu adalah infrastruktur atau pendidikan ini semua dan kedua subsidi kegunaan harian. Saya ada satu soalan. Indonesia kenapa apabila dia tujuan ini adalah boleh menarik perhatian, menarik keyakinan kepada pelabur asing. Apa berkaitan dengan subsidi dengan pelabur asing? Okey, apabila satu negara tu dia tak bagi subsidi banyak dekat rakyat dia, maksudnya negara tu akan ada duit. Bila seseorang tu ada duit, macam kita biasa, kalau kita ada duit, orang akan apa? Ada confident terhadap awak kan? Yalah, kalau ada duit banyak orang nak sembah you mungkin. Dia Atau sama dengan banyak negara orang juga. dia akan panggil you tauki atau orang panggil you bos Ya. kan. Dia sama juga dengan satu negara tu. Kalau apabila negara tu dia tak membazir atau membelanja duit ke arah yang tidak membangunkan negara tu, maksudnya infrastruktur, pendidikan ataupun duit tu digunakan untuk pengurusan kerajaan, tu duit ni akan membolehkan negara tu membangun. Lepas Maksudnya tu dia boleh guna duit itu melabur lagi banyak. dan mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Nombor dua, dia akan mengurangkan hutang negara tersebut. Kepada luar negara. Betul. Apabila hutang negara tu menurun, maksudnya negara tu semakin lama semakin kaya. Apabila negara tu semakin lama semakin kaya, orang akan lebih melabur. Kalau negara tu hutang banyak, then orang nak masuk takut you bankrupt. Nanti you bankrupt, barang saya dekat sana kena lelong semua. So kalau di Malaysia kita rasa bolehkah kita menguntungkan rakyat tetapi juga meyakinkan pelabur asing? Bolehkah kita dua-dua dapat? Tak mungkin boleh dapat dua-dua, tapi kita akan dapat satu titik penemuan lah. Sebab apa? Kerajaan ada pendapatan. Apabila mendapat daripada hasil cukai, dapat daripada hasil negara, negara tersebut kerajaan akan membahagi kepada rakyat. So kerajaan kena menemui titik pertemuan tu dengan cara macam mana saya nak menarik pelabur asing ataupun saya nak bagi subsidi dengan hutang negaranya ada. So apa yang kerajaan boleh buat sebagai contoh lah. Okey, untuk menarik pelabur asing mungkin dia akan bagi cukai, bebas cukai ataupun bagi infrastruktur tempat untuk pelabur-pelabur ini untuk membina tempat dia untuk membuat net free. Maksudnya atau seperti MSC status lah, Ya, Multimedia Super Corridor punya itu status lah. Ya, itu adalah salah satu cara lah kerajaan boleh buat. So, dengan subsidi tu, kerajaan kena menguruskan pendapatan negara tu dengan berhemah. So, tak adalah rasuah, tak ada ni, tak ada tu. Maksudnya negara kita ada lebihan pendapatan untuk pembangunan dan pendidikan ataupun bagi kat subsidi lah dekat rakyat. Maksudnya kita kena balance up antara rakyat punya benefit dengan pelabur punya benefit, panggil win-win. So kalau pelabur punya benefit, kita mungkin bagi subsidi kepada pelabur atau bagi dia bebas cukai. Tak ada bagi subsidi, takut ada rusuhan juga. So kita mungkin boleh sedikit-sedikit pelan-pelan
untuk kurangkan subsidi. I think itu adalah satu cara daripada Ya. untuk menaikkan ekonomi kita lagi cepat kan. Betul. Subsidi bersasar lah, macam kita boleh dengar kebanyakan ahli politik ataupun kat luar sana ada cakap bagi subsidi bersasar. Maksudnya yang betul-betul perlukan macam B40, M40 kita bagi. Bagi Ya. T20 tak payah bagi sebab T20 pun dah ada duit Oh, dah. itu orang kaya lah kan. Orang kaya. okey. Tapi dia kena revise everything lah. Sebab apa kita cakap T20 kalau seisi keluarga tu 12,000. Dah 10,000 ke atas dah T20. Tapi kalau compare dengan macam Cik David satu bulan 200,000 lain cerita lah. Oh, So betul. kerajaan kena buat penganggihan balik lah. Orang kata seperti gigi dengan gusi kan. Dua-dua itu penting. Kalau tergigit antara each other, dia jari dah parah. Dan makan pun susah. Nanti sakit gigi, sakit gusi kan. So kita kena menang-menang. Itu saja yang hari ini kita berkongsi dengan anda berkaitan dengan subsidi. Semoganya ini dapat memanfaatkan kepada anda dan juga satu pengetahuan, pengalaman kepada anda. Kalau suka, like, comment, share. Bye. Jumpa lagi.